Halo, selamat sejahtera. So, hari ini kita akan bincang kertas 1 matematik tambahan dari SMKE dan SMBK. So, soalan yang pertama, diberi bahwa hubungan antara set X dan set Y ialah kuasa 2 bagi. So, kita tahu di sini Y ialah kuasa 2 bagi set X. Okay, so soalan yang pertama, cari image bagi 9. So, kita boleh buat gambar aja supaya kita lagi senang untuk tengok maklumat dia. So, X tadi dia 0, 1, 4, 9, 16. Dan Y tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, kita tahu tadi Y ialah kuasa 2 bagi X kan. So, 0 kuasa 2 bagi 0, 1 kuasa 2 bagi 1, 2 kuasa 2 bagi 4, 3 kuasa 2 bagi 9, 4 kuasa 2 bagi 16. So, image bagi 9, image ialah Y ya. So, image bagi 9 ialah 3. So, image bagi 9 sama dengan 3. Oke, ungkapkan hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib. Oke, so bentuk pasangan tertib ni macam ni saja. Bukan macam tu. Oke, macam ni. Buka kurungan, sini X, sini Y, kurungan. Terus macam tu je. Oke, so ungkapkan hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib. Kita akan buat dari yang gambar aja sini ni, yang ada pasangan sahaja kita akan jadikan dia sebagai pasangan tertib. Kalau macam untuk 5 dan 6 dia tidak pasangan, so kita akan abaikan. So, kita boleh tulis macam ni. Kita akan buka kurungan yang besar dahulu. Okay, baru kita buka kurungan, tulis macam bentuk macam ini. So, X dahulu 0, 0, 1, 1, 4, 2, 9, 3, 16, 4. So, kita akan tutup. So, inilah jawapan kita. Okay. So, soalan B. Satu fungsi f ditakrifkan oleh fx sama dengan x tambah k per 2x tambah 3, x tidak sama dengan h. So, soalan pertama, cari nilai H. So, H ialah yang ini, X tidak sama dengan H. So, macam mana kita cari nilai H? So, kita tahu X tidak sama dengan H. So, kita boleh buat persamaan. Di sinilah ya, saya buat 2X tambah 3 sama dengan 0. Okay. So, kita akan pindahkan 3. So, negatif 3. X sama dengan negatif 3 per 2. So, X tidak sama dengan H kan tadi. So, H sama dengan negatif 3 per 2. Okay, so soalan 2. So soalan 2. Jika X sama dengan 2 dipetahkan kepada diri sendiri di bawah F, cari nilai K. So, dipetakan kepada diri sendiri, maksud dia image sama dengan objek. So, sudah diberi di sini X sama dengan 2. So, kita boleh buat macam ni. 2 fx kan 2. So, fx itu kita ganti dengan 2 sebab image sama dengan objek kan. So, 2 sama dengan X tadi ialah 2, kita masukkan terus tambah K per 2, X tadi 2 tambah 3. So, di sini kita dapat 4, sini 7. So, 14 sama dengan 2 tambah K. So, kita akan dapat 12.
Untuk soalan 2, punca-punca bagi persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tambah 5x tambah 9 sama dengan 0 adalah m dan n, manakala punca-punca bagi persamaan kuadratik px kuasa 2 tolak 3x tambah q sama dengan 0 adalah m tambah 2 dan n tambah 2. Tanpa mencari nilai m dan n, hitung nilai p dan q. Oke, so yang ini ya saya buat di kertas baru, kertas putih. So saya salin maklumat yang tadi dulu, saya pindahkan maklumat. So 2x kuasa 2 tambah 5x tambah 9 sama dengan 0, punca dia ialah m dan n. Dan yang kedua, px kuasa 2 tolak 3x tambah q sama dengan 0, m tambah 2 n tambah 2. Oke, so kita perlu cari nilai p dan q tanpa menghitung nilai m dan n. So daripada persamaan ini kita boleh dapat HTP dan HTP. So kita guna persamaan yang pertama dahulu untuk cari HTP. So kita kecap ya. So untuk persamaan yang pertama, E sama dengan 2, B ialah 5, C ialah 9. Untuk persamaan yang kedua, E sama dengan P, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan Q. Oke, supaya kita senang untuk masukkan pindahkan maklumat ini nantilah untuk masuk dalam HTP dan HTP nanti. Oke, so HTP ialah negatif B over E. So HTP untuk yang pertama negatif 5/2. So HTP tadi, HTP kita tahu M tambah N sama dengan negatif 5/2. Oke, so kita akan biarkan macam ni. So lepas tu HTP sama dengan C over A. So 9/2. So HTP ialah M darab N. So M darab N sama dengan 9/2. Lepas kita dapat ni, kita akan guna persamaan yang kedua. Oke, kita cari HTP dahulu. HTP bagi persamaan kedua ialah negatif 3 over E dia ialah P. So HTP M tambah 2 tambah N tambah 2 sama dengan 3 over P. Oke, lepas tu kita akan dapat di sini M tambah N tambah 4 sama dengan 3P. So kita dapat di sini M tambah N kan. So kita sudah boleh masukkan data dari sini tadi negatif 5/2, pindahkan dalam sini. So negatif 5/2 tambah 4 sama dengan 3 over P. So di sini kalau kita kira, kita akan dapat tiga per 2 sama dengan 3P. So kita darab silang, 3P sama dengan 6. So P kita akan dapat sama dengan 2. Oke, lepas tu kita perlu cari Q lagi. So HDP sama dengan C tadi Q, E ialah P, tapi P kita sudah jumpa tadi kan di sini. So kita masukkan saja 2. So HDP ialah kita darabkan M tambah 2 darab N tambah 2 sama dengan Q over 2. So kita dapat, so kita akan darabkan satu-satu lah, masuk MN tambah
2M tambah 2N tambah 4 sama dengan Q over 2. So Mn kita sudah tahu di sini Mn 9/2. So 9/2 tambah 2M tambah 2N kita boleh kasih permudah, kita akan dapat 2, kita faktor lah, kita akan dapat 2M tambah N tambah 4 sama dengan Q over 2. So kita akan dapat 2 sini M tambah N tadi negatif 5/2 tambah 4 sama dengan Q over 2. So 9/2 tambah 2 negatif 5/2 tambah 4, kita dapat 7/2. So 7/2 sama dengan Q/2. Kita dapat silang 14 sama dengan 2Q. So Q sama dengan 7. So kita dapat P sama dengan 2, Q sama dengan 7. So ini jawaban kita. Oke, lepas itu kita akan sambung soalan 2B. Persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tambah puncak kuasa px tolak q tambah 1 sama dengan 0 mempunyai dua punca yang sama dengan keadaan p dan q adalah pemalar. Ungkapkan p dalam sebutan q. Oke, so kita tahu dua punca yang sama tuh kita akan guna formula B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan 0. So kita akan just kasih masuklah maklum-maklum di sini ke dalam ini. Oke, so kita buat di kertas baru lah supaya boleh nampak sedikit. So supaya saya tulis balik dulu. 2x kuasa 2 tambah px tolak q tambah 1 sama dengan 0. So E kita ialah 2, B kita puncak kuasa P, C kita ialah negatif Q tambah 1. So kita gunakan formula B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan 0. Oke, so B kuasa 2 tadi puncak kuasa P kuasa 2 tolak 4, E tadi 2, C negatif Q tambah 1 sama dengan 0. Oke, so puncak kuasa 2 dengan kuasa 2, so kita akan hapus, so kita akan dapat P tolak 4, kita darab masuk yang kurungan dengan kurungan dulu. So negatif 2Q tambah 2 sama dengan 0. So baru kita akan darab masuk nih lah supaya kita tidak tersalah kira. So negatif 4 negatif 2 positif 8Q bukan tambah negatif 8 sama dengan 0. So dia minta P dalam sebutan Q, so dia akan pindahkan Q ke belakang, yang P di depan. So P sama dengan 8 negatif 8 P di sebelah dia akan jadi positif kan. So positif 8, so ini positif 8Q, pukul sebelah dia akan jadi negatif 8Q. So inilah jawaban akhir kita. Oke, kejap. Oke, untuk lepas itu kita sambung soalan 3. Hasil tambah sebutan N yang pertama bagi suatu bintang di arithmetic diberi oleh Sn sama dengan 3N kuasa 2 tolak 13N. Cari E sebutan pertama. So kalau sebutan pertama, untuk cari sebutan pertama kita boleh cari kita boleh guna formula yang sudah diberi ini untuk cari hasil tambah sebutan
sebutan yang pertama lah, kan? Oke. So soalan itu saya buat sini lah. Oke. Nampak juga. So untuk soalan E, kita cari hasil tambah sebutan yang pertama. S1 sama dengan 31. Kita masukkan nilai, silakan. N sini 1, so sini pun ikut 1. Tolak 13, 1. So tekan calculator, kita dapat negatif 10. Oke, so itu ini negatif 10 ialah sebutan pertama kita. So sinilah sebutan pertama E sama dengan negatif 10. Oke, lepas itu soalan B, beza sepunya. So untuk cari beza sepunya, beza sepunya ini kita tahu, ambil contoh di 1, di 2, di 3. So untuk cari beza sepunya kita akan tolakkan. Di 2 kita akan tolak dengan di 1, di 3 kita akan tolak dengan di 2. So dalam case ini beza sepunya dia kita boleh cari dengan menggunakan T2, yaitu sebutan kedua. So sebutan kedua kita boleh cari melalui hasil tambah sebutan kedua tolak hasil tambah sebutan pertama. So kita boleh dapat beza sepunya kita lah. Oke, so sinilah. So B T kuasa 2 sama dengan S kuasa 2 tolak S1. Kita just kasih masuk N dalam formula yang tadi tuh, kan? So 3 darab 2 kuasa 2 tolak 13 darab 2 tolak dengan hasil tambah sebutan pertama kita sudah jumpa tadi kan di sini negatif 10. So kita just kasih masuk negatif 10 di sini. So kita terus tekan calculator. 3 2 kuasa 2 tolak 13 2 tolak negatif 10. So kita akan dapat negatif 4. Oke. So sebutan kedua ialah negatif 4. So di kuasa beza sepunya kita sebutan kedua tolak sebutan pertama. So sebutan kedua tadi negatif 4 tolak sebutan pertama tadi ialah negatif 10, sebab T1 sama S1 kan. So kita akan dapat negatif 4 negatif 10, kita akan dapat 6. So beza sepunya kita ialah 6. Oke, soalan C, hasil tambah 16 sebutan pertama. So soalan ini kita just kasih masuk N tuh sebagai 16. Mod kali ini kita buat sini lah, ada banyak juga jalan kecil dia. So S16 sama dengan 3 16 kuasa 2 tolak 13 kuasa darab 16. So kita just tekan calculator. 3 darab 16 kuasa 2 tolak 13 darab 16. Kita akan dapat 560. Soalan 4, dalam raja 4E, panjang lengkung AB ialah 1,5 kali panjang jejarinya OE. So jejari OE dia terbagi. So kita tulis R. AB 1,5 jejari 1,5 R. Cari sudut AOB dalam radian. AOB di sini. So kita guna formula S sama dengan R theta. Sini adalah theta. S 1,5 R jejari R theta. So R boleh potong, theta sama dengan 1,5. B
B. Raja 4B menunjukkan seutas dakwah yang berbentuk bulatan dengan jejari 9 cm dibengkokkan untuk membentuk sebuah sektor AOB dengan pusat O dan berjejari 12 cm. Cari sudut bagi sektor AOB dalam radian. Sudut di sini. So kita boleh guna kita boleh cari lilitan bulatan ataupun perimeter. So 2 pi J 9 cm sama dengan 56.556. Kita tahu sini ada 12. So jejari adalah sama OE 12. Sekarang kita cari AB. AB sama dengan 56.556 tolak 12 tolak 12 sama dengan 32.556. Okay, kita sudah ada panjang lengkok AB dan jejari. So kita boleh guna formula S sama dengan R theta. AB 32.556 sama dengan R12 theta. So 2.713. Soalan 5. Raja 5 menunjukkan garis lurus PQ dan garis lurus QR yang bersilang pada titik Q. Oke, so persamaan garis lurus PQ ialah Y tolak 7 sama dengan 2X dan PQR sama dengan 90 derajah. Cari E persamaan garis lurus QR. So, kita perlu cari QR. Oke, so kita sudah diberi PQ ialah Y tolak 7 sama dengan 2X. So kita sudah dapat cari garis lurus QR. Kita akan guna Y, kita perlu buat persamaan yang baru. So kita akan guna kita punya segala kertas baru di sini lah. Kejap ya. Kejap ya. Oke. So kita akan buat Y sama dengan MX tambah C. So tadi dia sudah bagi Y tolak 7 sama dengan 2X kan. Kita perlu tukar di dalam bentuk ini. So Y sama dengan 2X tambah 7. So ini adalah persamaan yang pertama tadi. So kita perlu cari kecerunan guna formula M1 darab M2 sama dengan negatif 1. So M1 tadi kita sudah jumpakan sini 2. So 2 darab M2 sama dengan negatif 1. So M2 sama dengan negatif 1/2. So kita sudah dapat kecerunan. So lepas dapat kecerunan, kita sudah boleh dapat pintasan Y. So Y sama dengan negatif 1/2X tambah C. So Y kita boleh masukkan So Y kita Y ialah kosong. Oke, Y sama dengan kosong. So negatif 1/2X tambah X kita ialah 10 ya, sebab kita boleh guna mana-mana titik. Saya ambil titik ini. So titik ini kita tahu dia 10 kosong kan. So kita akan masukkan saja titik ini.
ke dalam persamaan yang tadi tu. So kita boleh kira negatif 1/2 10 dapat negatif 5. Negatif 5 kita pindah ke sebelah jadi positif. So C sama dengan 5. So persamaan baru kita sudah boleh dibentuk. Y sama dengan negatif 1/2x tambah 5. So ini ialah persamaan garis lurus QR. Oke, soalan yang kedua, cari koordinat titik Q. So kita sudah jumpa QR tadi Y sama dengan negatif 1/2x tambah 5. So untuk cari titik Q ini kita boleh samakan dia. Oke. So dia jadi macam sini ya saya buat. So dia jadi tadi kita sudah buat 2x tambah 7 sama dengan negatif 1/2x tambah 5. So dia jadi macam ni. Oke. So x dengan x, nombor dengan nombor. So 2x negatif pindah sebelah jadi positif. So kita akan dapat 2 tambah 1/2, kita akan dapat 5/2x. 5/2x sama dengan 5 tolak 7. Negatif 2. So x sama dengan negatif 2 bahagi 5/2. So kita akan dapat x sama dengan negatif 4/5. Lepas kita dapat x, kita akan masukkan x ini ke dalam mana-mana persamaan antara ini dengan ini. So saya pilih y sama dengan 2x tambah 7. Oke, so kita akan masukkan x ini ke dalam x yang ini. So kita mau cari y kan, so sama dengan 2 negatif 4/5 tambah 7. So kita akan dapat 27/5. So koordinat Q ialah x tadi negatif 4/5, y kita 27/5. Soalan 6. Raja 6 menunjukkan 6 kepingkat berhuruf. So cari bilangan cara untuk menyusun 4 kepingkat huruf yang mana huruf vokal duduk bersebelahan dan berakhir dengan huruf konsonan. So huruf vokal kita ada I dengan I dengan I. So huruf konsonan kita ada N, ada D, ada Q, ada S. So huruf vokal tu perlu duduk bersebelahan dan berakhir dengan konsonan. So dia cakap 4 kepingkat huruf kan. So saya buat di sini lah ya, nampak juga. Oke, so so 4 keping. So 2 huruf kita ada 2 huruf vokal yang akan duduk bersebelahan. Saya letak di sini. Oke. Sini adalah huruf vokal I, so di sini kita akan dapat 2 di 2. Oke. Lepas itu dia akan berakhir dengan huruf konsonan. So huruf konsonan kita ada 4. So di sini saya akan ambil N dan D. So N ini adalah
huruf konsonan kan. So kita ambil ini dari 4P1. So di ini dia akan jadi 3P1 sebab di sini dia sudah ambil 1 kan, so dia akan jadi 3. Lepas tu yang ini kita boleh terbalik dia kan. Contoh kita ada 2 lagi kita ada 2 lagi huruf yang belum dipakai. So di sini mungkin kita boleh ubahkan I still 2P2. So di sini kita boleh guna S dan K. So ini tetap sama, masih lagi 4P1 dan ini 3P1. So daripada persamaan daripada ini kita sudah boleh kira bilangan cara dia ialah 2P2 itu kita darab dengan 2 sebab dia boleh berubah tempat kan. Lepas itu kita akan darab dengan 4P1 darab dengan 3P1. So itu kan calculator 2P2 darab 2 darab 4P1 darab 3P1. So kita dapat 48 lah. Okay. Lepas tu soalan B, seramai 12 orang pemain bola jaring akan dipilih daripada 9 orang pelajar menengah dan 9 orang pelajar menengah atas dan 7 orang pelajar menengah rendah untuk mewakili sekolah kejuaraan bola jaring peringkat daerah. Cari bilangan cara jika 1. Semua pelajar menengah atas dipilih. Oke. So dia mau semua pelajar dari menengah atas dipilih. So kita tahu pemain bola jaring ini terbentuk daripada 12 orang. So pelajar menengah kita ada 9 orang. So kita sudah ada 9 orang dalam 12 orang pemain itu kita sudah ada 9 orang. So kita akan kurang lagi 3. So 3 lagi tuh kita akan ambil dari 7 orang menengah kita akan ambil 7 orang menengah rendah itu. So kita boleh tulis dia macam ni, 9 orang pelajar, semua pelajar menengah atas kan. So 9 kita akan darab dengan ini baru 9 orang kan, dia mau cukupkan sampai 12 orang. So kita akan tambah 3 orang lagi murid dari menengah rendah. So kita akan tulis 7C3. So kita akan dapat 9C9 darab 7C3. So kita akan dapat 35. Oke, pasti soalan 2. Sekurang-kurangnya 6 orang pelajar menengah rendah dipilih. Oke. 6 orang pelajar menengah rendah. Oke, ini saya buat di kertas baru lah ya. Oke, so untuk lebih mudah buat soalan ini saya akan buat macam jadwal. So untuk menengah atas di sini, menengah atas, menengah rendah. Oke, so menengah atas tadi ada 9 orang, menengah rendah tadi 7 orang. So sekurang-kurangnya 6 orang pelajar menengah rendah dipilih itu
So maksudnya dia lebih besar ataupun sama dengan 6. So untuk menengah rendah kita boleh ada 6 orang, kita boleh ada 7 orang kan. So kalau menengah rendah kita ada 6 orang, kita boleh cukupkan dia sampai 12. So menengah atas kita akan ambil 6 orang, so dia jadi 12. So untuk yang kedua pula, semua pelajar daripada menengah rendah itu dipilih tujuan. So dia akan di sini dia akan jadi 5. 5. So di sini kita sudah boleh kira 9 orang, 6 orang daripada 9 orang menengah atas. So 9 si 6 darab di sini 7 si 6, dan yang ini ialah dari sini kan. So 9 si 5 darab 7 si 7. Okay, di sini macam tu. So kita sudah boleh kira. So 9 si 6 darab 7 si 6, kita akan darab 9 si 5 darab 7 si 7. So kita tekan calculator. 9 si 6 darab 7 si 6 darab dengan 9 si 5 darab 7 si 7. So kita akan dapat bukan dapat nih, ya salah tekan kali. 9 si 6 darab 7 si 6. So kita dapat 588. Kita darab dengan 9 si 5 darab 7 si 7. Kejap. Bukan ini ya, sebentar. Oke, so di sini bukan darab ya, dia sepatutnya tambah. Sorry, saya tersalah. Oke, so 9 si 6 darab 7 si 6. So kita akan dapat 588 tambah 9 si 5 darab 7 si 7. So kita dapat 126. Kita akan tambah dengan 588 tadi. So kita akan dapat jawaban akhirnya 714. So ini jawaban dia. Soalan 7E, Raja 7 menunjukkan kebarangkalian bagi taburan binomial. Cari nilai bagi K dan P. So K ada di sini. Kita tahu bahwa keseluruhan di sini ialah 1. So K sama dengan 1 tolak 7 per 27 tolak 16 per 81 ada 2 di sini. Oke, jadi mau tolak 2 kali, tolak 1 per 81 sama dengan 1 per 3. 1 per 3. P. Oke, kita tahu di sini ialah N, sini ialah P. Oke, so ini P X sama dengan R sama dengan N R P
P, R, Q, N tolak R. P, X sama dengan 4, sama dengan N 4, C 4, Q kosong. So 4, C 4, 1. Jadi P 4. Okay. So P sama dengan 1/3. Soalan B diberi X ialah pembelajaran awak selanjar. Okay. So kita tahu bahwa sini ialah mean dan sini ialah variance. So soalan pertama, nilai X apabila skor Z ialah 1.11. Z ialah 1.11, jadi kita boleh guna formula Z sama dengan X tolak min per sisihan piawai. So Z ialah 1.11, X kita tidak tahu, tolak min ialah 12.45 per sisihan piawai 5. Jadi X sama dengan 1.11 darab 5 tambah 12.45 sama dengan 18. Soalan kedua, nilai K apabila jadi sini negatif K, sini K. Oke, dia bilang ni di tengah-tengah sini ialah 0.7154. Jadi kita mau cari K. Oke, kita tahu bahwa sini keseluruhan ialah 1. So kalau setengah ialah 0.5, 0.5. Jadi untuk cari K, sama dengan 0.5 tolak 0.7154 per 2. Sebab mau cari dari sini sampai sini, so kita perlu bagi 2 sama dengan 0.5 tolak 0.7154 per 2. Sini salah 5. Oke. 0.1423. 423. So daripada jadwal 0.1423 kita akan dapat K sama dengan 1.07. Soalan 8. Raja 8E menunjukkan sebuah graf garis lurus penyuaian terbaik. Daripada graf, cari nilai Y apabila X sama dengan 10. So di sini kita nampak Y dia adalah Y per X. So kita boleh buat tadi dia bagi kita X sama dengan 10 kan. X sama dengan 10. Lepas tu so Y kita tahu tadi X sama dengan 10 kan. So di sini kita adjust. So X sama dengan 10, Y dia akan jadi di sini ialah 8. So
Y per X sama dengan 8. X tadi 10 kan, kita kasih masuklah Y per 10 sama dengan 8. So Y kita sama dengan 80. Oke, untuk soalan B, pembalik ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan 3X kuasa 2 tolak P per X dengan keadaan P ialah pemalar. Suatu garis lurus boleh diperoleh dengan memplot XY melawan X kuasa 2 seperti yang ditunjukkan dalam raja 8B. Cari nilai P dan Q. Oke. So, P kita adalah dari persamaan dan Q adalah dari titik ini. So, mula-mula kita boleh cari P kita. So, tulis balik dulu Y sama dengan 3X kuasa 2 tolak P per X. So, kita akan jadikan dia dalam bentuk termudah. Kita tidak mau ada pecahan, so kita akan darab X. So, XY sama dengan 3X kuasa 3 tolak P. So, kita tahu P ini adalah pintasan Y. So, negatif P sama dengan, kita tahu di sini kita boleh dapat pintasan Y sama dengan 3. So, negatif P sama dengan 3. So, P sama dengan negatif 3. Oke. Oke, so lepas kita dapat P, kita sudah boleh cari Q. Macam mana kita cari Q? Kita boleh cari Q guna formula kecerunan. Oke, so kecerunan, di sini sebelah M sama dengan Y kuasa 2 tolak Y kuasa 1 per X kuasa 2 tolak X kuasa 1. So, kita tahu di sini dia jadi 0,3. Oke, so 8 di sini Y2 X2, di sini Y1 X1. Oke, so Y2 tadi ialah 8 tolak 3 per X. Y2 tadi, bukan Y, X2 kita ialah Q tolak 0. So, M tadi ialah 3. Oke, 3. So, kita pindahkan ini di situ, jadi 3Q sama dengan 8 tolak 3 jadi 5. So, Q sama dengan 5 per 3. Soalan 9E diberi persamaan lengkung Y sama dengan 1/4 U kuasa 3 dengan keadaan U sama dengan 2 tolak 3X. Cari dy dx. Jadi di sini dia sudah bagi YU, UX. So, dy dx kita boleh cari dengan dy per du darab du per dx. Sekarang kita cari dy du. So, dari y sama dengan 1/4 u kuasa 3, dy du sama dengan 3 darab masuk 3/4 u kuasa 2. Oke, du dx kita boleh guna u sama dengan 2 tolak 3x. du dx sama dengan negatif 3. Oke, jadi dy dx sama dengan 3/4 u kuasa 2 darab negatif 3. Jadi negatif 9/4 u kuasa 2. So, u dia sudah bagi, jadi kita tinggal kasih masuk u negatif 9/4
2 tolak 3x kuasa 2. Oke. Soalan B, seterusnya bentuk persamaan garis normal kepada lengkung di E pada titik 02. So, dy dx sama dengan negatif 9/4 2 tolak 3x kuasa 2. So, dia saya bagi titik x ialah kosong, jadi kita kasih masuk kosong dalam x. 2 tolak 3 kosong 2. So kita akan dapat jawapan negatif 9. Ini adalah kecerunan untuk lengkung di E. Jadi M1 M2 sama dengan negatif 1. So M2 sama dengan 1/9. Jadi kita ada y sama dengan 1/9 x tambah c. Jadi kasih masuk titik ke dalam y dan x. Y ialah 2, 1/9 kosong tambah c. C sama dengan 2. Y sama dengan 1/9 x tambah 2. Oke, seterusnya ialah soalan 10. E diberi bahwa 64 nx dx sama dengan 13. Cari yang pertama 46 3nx dx. So, di sini diterbalikan. So, kita just kasih negatif. Oke, so nx dx ni kita akan jadi negatif sebab di sini dia sudah berubah tempat kan. So dia jadi 46 3 tu kita still ambil 3 kan, 3 baru tu nx kita akan letak negatif 13. So kita akan dapat 3 negatif 13, kita akan dapat negatif 39. Oke. Soalan 2, 54 nx dx tambah 65 nx tolak 2 dx. Oke, ini kita pecahkan dia dulu. So dia jadi 54 nx dx tambah 65 n x dx tolak 65 negatif bukan negatif 2 dx. Oke, so di sini sama kan 5 kita boleh kasih jadi dia 64 kan, dia boleh jadi macam balik sebab dia nx. So kita akan jadikan dia 64 macam yang di sini. So nx tu masih kekal lah, kita akan dapat 13. So tolak ini 2 kan kejap. So kita perlu tulis dia dulu. So 2x di sini 65. So kita akan gantikan saja 6 dan 5 ini ke dalam x. So dia akan jadi 13 tolak 26 darab 6 tolak 2 darab 5. So kita akan dapat 13 tolak 2 6 tolak 2 5. So kita akan dapat kejap bukan kita 13 tolak 2 6 tolak 2 5. Kita akan dapat 11. Oke, itu jawaban dia. Oke, lepas tu soalan B, cari M
58X tolak 5 dx dalam sebutan M. So yang ini mula-mula kita perlu integrate. Oke, kita integrate ya. So dia akan jadi 8 nih, kita akan bahagi dia dengan 2, so dia jadi 4x. Oke, di sini kita ada 1 sebenarnya, so kita akan tambah dengan 1 sebab kita integrate kan, so dia jadi kuasa 2. Oke, terus itu tolak sini 5, so 5 nih dia akan dapat x sebab dia sendiri, so ini kita ambil balik sama ini, so kita just masukkan lah. Sini kita boleh buat macam biasa, sudah 4m kuasa 2 tolak 5m tolak 4 5 kuasa 2 tolak 5 kejap, sorry, ini sudah kita punya ini cepat. So di sini tadi kita sama dengan 11 kan. Oke, so di sini kita sampai 45 kuasa 2 itu tolak 5 kuasa darab 5, so kita akan dapat 4m kuasa 2 tolak 5m tolak 45 kuasa 2 100 tolak 25. So 100 tolak 25 75. So 4m square tolak 5 meter tolak 75. So beginilah cara dia. Oke, lepas itu soalan 11, 3 murid pergi ke sebuah kedai buku untuk membeli pembaris, pen marker, dan pen. Item yang dibeli dengan jumlah yang dibelanjakan ditunjukkan dalam judul 11 yang berikut. So ini maklumat ya. So soalan, cari harga dalam RM bagi sebatang pembaris, sebatang pen marker, dan sebatang pen. So ini kita just akan buat persamaan serentak lah. Oke, so saya buat sini, kita cukup tempat lah di kertas nih. So kita kasih bilangan pembaris ini kita akan namakan dia sebagai X. Bilangan pen marker kita label dia sebagai Y, dan bilangan pen ialah Z. So kita boleh buat 3 persamaan. Yang pertama 2x tambah 3y tambah 4z sama dengan 11. Lepas itu kita boleh buat lagi 4x tambah 3y tambah z sama dengan 10. Dan yang ketiga ialah x tambah 2y tambah 4z sama dengan 8. So ini persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Oke. So saya akan pilih untuk guna kaedah penghapusan. So mula-mula saya akan ambil 1 untuk tolak dengan 3. Oke, 1 tolak 3, so dia jadi x tambah y sama dengan 3. So kita sudah hapuskan z. So next step kita perlu hapuskan z dalam persamaan kedua lagi. So persamaan kedua ni kita darab dengan 3. So 3 bukan 3, so 12 12x tambah 3y tambah z sama dengan 10. Oke. So ini yang kita sudah darab, sorry kita darab pula, kita darabkan. So 4 tadi sudah darab
3, 12 tambah 3 darab 3, 9y tambah 3z sama dengan bukan 3, sepertinya 4 ya, 4, sorry, kita darab dengan 4. So 4 16x tambah 12y tambah 4z sama dengan 40. Oke, so lepas kita sudah sampai step yang ini, kita sudah boleh tolak deh, kita sudah boleh hapuskan z ini dengan z itu. So kita akan buat ini 5, sini 4 ya. So 5 kita akan tolak dengan 1, yaitu 4x tambah 9y sama dengan 29. Oke, lepas itu kita akan terapkan persamaan keempat dengan 9x tambah 9y sama dengan 27. So ini persamaan ke-7. Coba sini 9y, oke? 9y. Oke, lepas itu kita sudah boleh cari. Oke, so kita akan guna persamaan 6 tolak persamaan 7. So kita akan dapat 5x sama dengan 2. So kita sudah dapat x sama dengan 0,4. Lebih baik kita guna dalam bentuk perpuluhan lah. Oke, so lepas kita sudah dapat x, kita boleh masukkan x ke 4 lah. So x tadi 0,4 tambah y sama dengan 3. So y sama dengan 3 tolak 0,4, kita dapat 2,6. Oke, 2,6. So kita sudah dapat 2 lah untuk x dengan untuk y. So kita boleh cari lepas kita sudah dapat xy, kita akan cari z. So kita masukkan ke dalam persamaan kedua ya. X sama dengan 0,4, y sama dengan 2,6 masuk ke dalam persamaan kedua. So 4 0,4 tambah 3y tadi 2,6 tambah z tadi sama dengan 10. So kita tekan calculator. 4 0,4 tambah 3 2,6, 9,4 tambah z sama dengan 10. So z sama dengan 0,6. So kita sudah dapat jawaban kita. X kita sama dengan 0,4 tadi, y kita sama dengan 2,6 dan z kita sama dengan 0,6. Soalan 12, dia minta lakarkan graf y sama dengan 3 cos 2x. So sini 3 negatif 3. Oke, cos, bentuk cos begitu. So sini dia ada 2x, so means dia ada 2 cos. Jadi terlukis 2 cos. Satu cos, dua cos.
Okey. So, sini ialah 2 pi. Tapi, dia hanya minta sampai pi. So, kalau sampai pi, dia sampai setengah. Setengah sini. Sini adalah pi. Okey, jadi yang lebih boleh padam. Sekarang tentukan nilai K supaya cos 2X sama dengan 2K. Mempunyai satu penyelesaian sahaja. Okey. Cos 2X sama dengan 2K. Okey. Sini kita ada dapat 3 cos 2X. Sini cos 2X. So, kita boleh tambah 3 cos 2X. Jadi 3 2K. Okey, darab 3. So 3 cos 2X sama dengan 6K. 3 cos 2X ialah Y. So Y sama dengan 6K. Dia bilang ada satu penyelesaian sahaja. So, negatif 3 sama dengan 6K. K sama dengan negatif 1/2. Soalan 13, jika X sama dengan 2I tolak J dan Y sama dengan negatif I tambah 3J, carikan nilai P jika 2PX tambah 3Y selari dengan paksi X. Kita tahu bahwa paksi X ialah Y sama dengan 0. So, kita masukkan nilai 2PX 2I tolak J tambah 3Y. Oke, kita darab masuk 4PI tolak 2PJ tambah tolak positif negatif negatif 3I tambah 9J. Oke. So, Y sama dengan 0. Kita tahu ini adalah X, ini adalah Y. So, Y negatif 2P tambah 9 sama dengan 0. P sama dengan negatif 9 per negatif 2 sama dengan 9/2. B diberi titik E negatif 1, 2 dan B 4, 3. Cari AB. Oke, negatif sini 2. So di sini adalah E, B 4, 3. So di sini ialah B. AB sama dengan EO tambah OB. So, sini adalah O, asalan. Oke. Kita tahu OE ialah negatif 1, 2. Jadi, kalau EO negatif 1 jadi positif 1. 2 jadi negatif 2. Oke, tambah OB. OB 4, 3. Sama dengan 5, 1. Oke, ini adalah pertama. Yang kedua, vektor unit bagi AB. Oke, mau cari vektor, kita cari dulu magnitude.
AB sama dengan 52 tambah 1. Okey. Dua puluh enam. So, vektor unit sini 5/26 I tambah 1/26 J. Oke, kita tinggal soalan C. Raja 13 menunjukkan vektor QRH sama dengan H, OS sama dengan K, OP dan PQ dilukis pada grid segi 4 sama yang sama besar. Ungkapkan dalam sebutan H dan K, OP dan PQ. So, dia mau ada H dan K. Jadi, first OP. Oke, kita boleh panjangkan dulu H. Panjangkan. Kita tengok ni selari P titik P di sini. Oke. So, dia bertemu di sini. Dia bertemu di sini. Jadi, dia ada 1. Ini adalah 1 H. 2, 3. Dia ada 3 H. Tambah S. 2 petak adalah K. Jadi 1 K, 2 K. Oke. Sekarang PQ. PQ. Oke, kita padam balik. PQ. Kita panjangkan juga. Oke. Ini start dari sini dia tidak dapat. Oke, jadi kita tengok dari titik Q. Titik Q. So, H kita boleh letak di sini. Oke. So, H yang di bawah ini tidak perlu. Anak panah. Oke. Jadi kalau anak panah S naik ke atas dia positif K. Kalau turun dia jadi negatif. So ada berapa K? 1, 2, 3. Ada 3. Jadi negatif 3 K. Oke, di sini pun naik ke atas positif H. Turun negatif H. Soalan 14, ungkapkan fx sama dengan negatif x kuasa 2 tolak 4x tambah 12 dalam bentuk vertex dan dalam bentuk pintasan, di mana E, H, K, P dan Q adalah pemalar. Okay, so fx sama dengan negatif x kuasa 2 tolak 4x tambah 12 dalam bentuk vertex. Negatif letak di luar, X kuasa 2 tolak 4X tambah sini B negatif 4. Oh,
disebabkan sini sudah negatif, so kalau dia mau jadi negatif balik, kita guna simbol tambah. So B dia jadi 4 per 2 kuasa 2 tolak tambah 12. Negatif X ini 4 2 kuasa 2. Ini kita pindah pergi belakang. So kalau 4 negatif 4. Kalau di sini negatif 4, negatif positif. So tambah 12 tambah 4. Sama dengan negatif X tambah 2 kuasa 2 tambah 16. Dalam bentuk pintasan lagi, Fx sama dengan negatif negatif kita bawa keluar, jadi negatif 6 2 negatif 6 so dia minta lakar graf. Di sini adalah negatif, so kita tahu dia adalah bentuk segi. So dia ada titik maksimum sama dengan negatif 2 16. Jadi di sini so graf dia begitu. Soalan B, nyatakan zulat nilai M dengan keadaan garis Y sama dengan 4X tambah M tidak menyilang lengkung Fx. So 4X tambah M sama dengan negatif X. So 2 tolak 4X tambah 12.
X kuasa 2 tambah 8X tambah M tolak 12 sama dengan kosong. Kita guna formula B kuasa 2 tolak 4 AC. Okay, so dia bilang tidak menyilang. So B kuasa 2 tolak 4 AC kurang daripada kosong. Okay. B 8 kuasa 2 tolak 4 E1 M tolak 12. Okay. 8 kuasa 2 64 tolak 4M tambah 48. Negatif 4M negatif 112 M negatif 4 pindah ke belakang mesti bertukar simbol, jadi negatif 112 28. Soalan 15 permudahkan ungkapan. So yang di dalam darab dengan yang di luar. Jadi P AB tambah AC bahagi P AB tolak AC bahagi P AC tambah BC sama dengan P bahagi jadi tolak, jadi AB tambah AC tolak AB tolak AC tolak lagi AC tambah BC. So AB tambah AC tolak AB tambah AC tolak AC tolak BC. Jadi AB tolak AB potong AC di sini BC sini ya BC. So BC AC. Jadi P kosong sama dengan 1. Okay, B selesaikan persamaan berikut. Okay, so X tolak 7 sama dengan negatif 12. Kita anggapkan X sama dengan Y kuasa 2. Let X equal to Y kuasa 2. Okay. So X Y kuasa 2 tolak 7 punca kuasa 2 sini Y kuasa 2 sama dengan negatif 12. So di sini punca kuasa 2 sama kuasa 2 boleh potong. Jadi cos 2 tolak 7Y. Negatif 12 pindah pergi depan, jadi positif 12 sama dengan kosong. Satu 7 Y sama dengan 4 Y sama dengan 3. Jadi Y tolak 4 Y tolak 3 sama dengan kosong. Jadi kita mau cari X. X1 sama dengan 4 kuasa 2 16.
X2 sama dengan 3 kuasa 2 sama dengan 9. Okey. Soalan kedua, log 4x tambah log 16 3x sama dengan negatif 1. Jadi kita boleh tukarkan ini kepada asas 4. Log 4x tambah log 4 3x di bawah log 4 16 sama dengan negatif 1. Okey, log 4x tambah 3x per 2. Okey, sama dengan negatif 1. So kita darab 2 dengan semua. 2 log 4x tambah log 4 3x sama dengan negatif 2. So log 4 x kuasa 2 tambah log 4 3x sama dengan negatif 2. Log 4 tambah dia jadi darab, so x kuasa 2 x kuasa 2 darab 3x sama dengan 3x kuasa 3. Okey, sama dengan negatif 2. Log 4 pindah pi belakang, 4 kuasa negatif 2 sama dengan 1/16 bahagi 3 1/48. X sama dengan 0.2752.